Satu deklarasi dibuat atas tujuan menyatakan sokongan Britain terhadap penubuhan rumah kebangsaan bagi orang Yahudi di Palestin. Ketika itu masih sebuah wilayah bawah kuasa Empayar Osmania yang mempunyai penduduk minoriti Yahudi yang kecil. Peristirahan Balfour atau Deklarasi Balfour merupakan kenyataan awam oleh kerajaan British pada tahun 1917 semasa Perang Dunia Pertama. Peristirahan ini dilihat satu langkah penting yang menjadi asas kepada penubuhan Israel, sebuah negara Yahudi yang berjaya ditubuhkan pada tahun 1948 selepas berakhirnya era yang dikenali sebagai Mandat British. Deklarasi ini ketika diwartakan benar-benar menimbulkan kontroversi dan rasa benci di kalangan penduduk Arab di Palestin yang merasakan hak warga Palestin diabai atau dilanggar oleh British demi kepentingan gerakan Zionis. Apa yang membuatkan banyak pihak, khususnya penduduk di Palestin marah adalah kerana deklarasi Balfour bercanggah dengan perjanjian awal British dengan orang Arab Palestin. Britain pada awalnya telah berjanji akan membantu sekiranya orang Arab bangkit memberontak melawan Empayar Osmania semasa perang. Deklarasi ini terkandung dalam surat bertarikh 2 November 1917 ditulis oleh Setiausaha Luar United Kingdom Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin utama komuniti Yahudi British. Tujuannya adalah untuk disebarkan sebagai pengisytiharan persetujuan kerjasama di antara kerajaan Britain dengan Zionist Federation of Great Britain and Ireland. Teks deklarasi yang diterbitkan dalam akhbar pada 9 November 1917 berbunyi, Tuan Lord Rothschild, saya amat gembira dapat menyampaikan kepada anda atas nama kerajaan baginda pengisytiharan berikut yang menyatakan simpati kepada aspirasi Zionis Yahudi yang telah dikemukakan kepada dan diluluskan oleh Kabinet. Kerajaan baginda memandang dengan baik penubuhan sebuah negara bagi orang Yahudi di Palestin dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memudahkan pencapaian objektif ini. Dengan difahami dengan jelas bahawa tidak ada yang akan dilakukan yang mungkin merosakkan hak sivil dan agama komuniti bukan Yahudi yang sedia ada di Palestin atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di mana-mana negara lain. Saya akan bersyukur jika anda dapat membawa deklarasi ini kepada pengetahuan Zionist Federation. Saya dengan ikhlas, Arthur James Balfour. Dokumen pengisytiharan ini terhasil atas beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kerajaan British untuk menyokong Zionis, satu gerakan politik yang pada ketika itu mempunyai matlamat untuk mencipta tanah air Yahudi di Palestin. Secara amnya, Britain ingin memastikan sokongan orang Yahudi kekal bersama mereka dalam usaha perang antara Jerman dan sekutunya, terutama di negara-negara yang mempunyai populasi Yahudi yang besar. Selain itu, Britain ingin melemahkan pengaruh Perancis dan Rusia di Asia Barat serta menghalang Jerman daripada mendapat akses kepada lokasi strategik di kawasan-kawasan tertentu. Pengaruh pemimpin pendukung Zionis di kalangan kerajaan British yang ingin memenuhi visi Zionisme seperti Balfour sendiri, Perdana Menteri David Lloyd George dan Winston Churchill juga menjadi faktor utama kenapa kerajaan Britain sanggup melakukan tindakan sedemikian rupa. Dalam aspek keagamaan, penglibatan Britain juga dilihat sebagai campur tangan yang memenuhi kewajipan agama dan moral mereka terhadap orang Yahudi yang telah menderita berabad lamanya akibat penganiayaan dan diskriminasi di Eropah. Disambut baik oleh kerajaan Yahudi di seluruh dunia yang melihat deklarasi ini sebagai satu pengabsahan hubungan keagamaan dan sejarah mereka dengan bumi Palestin. Janji yang diwakilkan Britain itu dilihat sebagai satu harapan baru dalam menjamin keselamatan dan kemakmuran orang Yahudi di masa hadapan. Walau bagaimanapun, tidak semua orang Yahudi, khususnya mereka yang tidak menyokong gerakan Zionis, bersetuju dengan deklarasi ini. Kumpulan Yahudi sebegini melihat asimilasi secara semula jadi ke bumi Palestin seperti yang telah dibuat adalah jalan terbaik.
Kumpulan sebegini membentuk komuniti minoriti Yahudi yang sudah menetap di Palestin lebih awal. Sesetengah orang Yahudi juga percaya apa yang dibuat oleh Zionis adalah mendahakai perintah Tuhan yang telah mengusir mereka dari kawasan itu, berpegang bahawa hanya perintah Tuhan boleh membenarkan mereka pulang ke tanah asal mereka. Deklarasi Balfour ditolak majoriti orang Arab di Palestin dan negara-negara lain yang melihatnya sebagai pengkhianatan oleh British. Orang Arab percaya mereka merupakan majoriti dan pemilik sah Palestin. Mereka juga mahu Britain melunaskan jaminan membenarkan kemerdekaan sebagai balasan bagi pemberontakan mereka terhadap Empayar Osmania semasa perang. Isu paling besar, orang Arab Palestin gusar kedatangan orang Yahudi akan mengusir mereka dari tanah mereka dan mengugut budaya dan agama mereka, seperti mana yang telah berlaku pada masa kini. Deklarasi Balfour memulakan rangkaian peristiwa yang akhirnya menukar sejarah Palestin selama-lamanya. Selepas Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, Britain memperoleh mandat dari Liga Bangsa iaitu League of Nations untuk mentadbir Palestin sehinggalah Britain meraskan Palestin bersedia untuk merdeka. Walau bagaimanapun, Britain mula berdepan desakan di antara memenuhi janji kepada orang Yahudi atau melunaskan tuntutan kemerdekaan orang Arab Palestin. Britain juga menyeimbangkan permintaan yang bertembung dari kedua-dua belah pihak dengan mengeluarkan pelbagai dasar dan carangan seperti Kertas Putih 1922, Commission Bill 1937 dan Kertas Putih 1939, tetapi tidak berjaya. Sebaliknya, semua tindakan Britain hanya meningkatkan ketegangan dan keganasan antara orang Yahudi dan orang Arab, memengeruhkan lagi hubungan kedua-dua pihak dengan Britain. Situasi bertambah buruk ekoran Perang Dunia Kedua di mana peristiwa Holocaust yang berlaku di Eropah mempercepatkan keperluan untuk orang Yahudi menubuhkan negara sendiri di Palestin seperti yang dijanjikan. Bangkitnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Arab dan juga sentimen anti-kolonialisme juga telah menyebabkan penolakan orang Arab terhadap pemerintahan British di Palestin dan kehadiran lebih ramai orang Yahudi di sana. Akhirnya, British memutuskan untuk menarik diri dari Palestin dan merujuk perkara ini kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1947. PBB mencadangkan rancangan pembahagian yang akan memisahkan Palestin kepada dua negara, sebuah negara untuk orang Yahudi dan sebuah lagi negara untuk orang Arab sebagai penduduk asal, dengan Jerusalem ditakdirkan sebagai bandar antarabangsa. Rancangan ini diterima majoriti Yahudi tetapi ditolak kebanyakan orang Arab yang menganggapnya tidak adil. Rancangan pembahagian ini tidak dilaksanakan kerana perang mula tercetus antara orang Yahudi dan orang Arab di dalam dan di luar Palestin pada tahun 1948. Peperangan ini menjadi pemangkin kepada penubuhan Israel sebagai negara orang Yahudi selepas tentera Yahudi berjaya menguasai sebahagian besar wilayah yang diperuntukkan kepada mereka dalam rancangan PBB serta beberapa kawasan tambahan yang telah mereka kuasai dalam pertempuran. Peperangan juga mengakibatkan pengusiran dan penyingkiran ratusan ribu orang Palestin yang memilih untuk melarikan diri atau lebih teruk diusir dari rumah dan tanah mereka selepas mereka enggan berpindah. Tanah orang Arab yang masih tinggal di Palestin diambil alih oleh sementara kerajaan Mesir iaitu Gaza dan Jordan iaitu tebing barat, sementara Jerusalem dibahagikan di antara Israel dan Jordan. Hasil daripada konflik pertama itu, tahun 1948 yang menyaksikan kejayaan besar orang Yahudi akhirnya diikuti beberapa siri peperangan dan konflik lain antaranya Israel dan jiran-jiran Arabnya seperti krisis Suez 1956, peperangan 6 hari 1967, peperangan Yom Kippur 1973 dan peperangan Lebanon 1982. Yang terbaru adalah serangan kumpulan Hamas yang menguasai Gaza pada 7 Oktober 2023. Apa yang patut kita fahami
intipati deklarasi Balfour dan pengaruhnya yang menyumbang pada nasib malang rakyat Palestin harus diambil sebagai pengajaran kepada masyarakat Islam di seluruh dunia. Deklarasi ini dianggap titik penting dalam sejarah orang Yahudi, khususnya pendukung Zionis yang melihatnya sebagai pengiktirafan hak sejarah dan tuntutan mereka terhadap Palestin. Yang paling penting, kalau nak berjanji dengan Britain, kita haruslah berhati-hati.